Dalam konteks teater, kita harus ingat bahawa tradisi teater di Malaysia ini bermula daripada secara formalnya bermula dengan bangsawan, dan tentunya sebelum itu ada teater tradisional. Bangsawan rata-rata tidak memerlukan naskah. Bangsawan hanya memerlukan jalan cerita atau storyline, dan pemain ataupun pelakonnya hanya diberikan guideline ataupun penunjuk untuk membolehkan dia menggerakkan watak itu. Sandiwara adalah teater transisi selepas bangsawan sebelum masuk teater moden. Dan kalau kita perhatikan, sandiwara bermula dengan tradisi yang kuat yang menggunakan naskah ataupun skrip. Dan selepas itu adalah teater dalam bentuk drama moden, dan kemudian teater eksperimental dan sebagainya. Saya percaya bahawa dalam seluruh tradisi berteater yang bermula daripada awal sejak Shakespeare dan sebagainya, naskah itu sangat penting. Tetapi bergantung kepada mediumnya. Kalau bangsawan sifatnya berbeza, tetapi kekuatan naskah itu sama pentingnya. Kalau kita perhatikan, kita tidak akan dapat melahirkan seorang Hamlet misalnya. Kita tidak akan dapat melahirkan Julius Caesar misalnya. Kita tidak akan dapat melahirkan seorang Romeo atau Juliet tanpa naskah yang kuat bertolak daripada Hamlet, bertolak daripada Romeo and Juliet yang dihasilkan oleh Shakespeare misalnya. Dan kita tidak mungkin akan dapat menghasilkan ataupun mementaskan drama Enemy of the People oleh Ibsen misalnya kalau naskah itu tidak cukup kuat. Begitu juga di Malaysia ini, naskah eksperimental yang dimulakan oleh misalnya Nordin Hassan, Dinsman, Hatta Azadhan, saya sendiri, bermula daripada naskah. Sebab naskah itu adalah teras kekuatan kepada karya itu sendiri. Dan naskah itulah yang sebenarnya mencorakkan persembahan itu. Tetapi kita harus ingat juga bahawa naskah adalah sumber asalnya. Dia perlu diterjemahkan, dia perlu dibawa ke pentas, diberikan interpretasi. Maka itu dalam kita melihat teater, bukan saja naskah itu sebagai terasnya, tetapi juga adalah bagaimana naskah itu dibawa ke pentas. Sebab itu dalam konsep teater moden hari ini, orang menggunakan istilah improvisasi. Itu diberikan lesen misalnya untuk mereka membuat improvisasi, ya. Tetapi improvisasi ini adalah salah satu daripada kaedah, ya. Apa yang penting adalah teras ataupun kekuatan naskah itu sendiri. Misalnya kalau saya berlakon dalam drama yang ditulis oleh Pak Samad Said, Di Mana Bulan Selalu Retak, yang diarahkan oleh Hatta Azadhan, saya memainkan watak Umar, playboy dalam drama itu pada tahun 1983 misalnya. Dan drama ini memberikan keadaan kehidupan masyarakat yang sangat sukar, ya, dengan intensiti watak-wataknya pada ketika itu, konflik dalam keluarga dan sebagainya, dan oportunis seperti Umar. Dan tentunya saya harus menghayati watak playboy Umar itu dan menyerapkannya ke dalam diri saya. Dan saya memberikan tafsiran berdasarkan kepada pembacaan saya terhadap watak yang dicipta oleh Pak Samad. Begitu juga kalau misalnya saya diberikan watak Patih Karmawijaya oleh Osman Haji Zainuddin dalam salah sebuah dramanya, maka saya juga harus memahami watak Patih Karmawijaya itu, ya. Untuk mengetahui nuansanya, untuk memahami minda sikapnya, ya. Dan sewaktu saya berlakon dengan Mustafa Noor untuk adaptasi daripada drama terkenal Ibsen, Enemy of the People ataupun Musuh Rakyat, ya, saya membawa watak Dr. Stockman. Dr. Stockman adalah seorang tokoh politik yang oportunis, dan pada ketika itu saya cuba memahamkan, sebab ini adalah drama yang asing bagi kita. Situasinya berbeza, latarnya berbeza, ya, perspektifnya berbeza. Maka saya harus membuat tafsiran berdasarkan kepada sebuah drama yang sangat asing bagi kita, tetapi telah diberikan dimensi lokalnya, dan kemudian cuba ditafsirkan dalam konteks hari ini. Sebab drama ini
sebab persoalannya mengenai aspek politik sangat relevan sampai ke hari ini. Jadi sama pentingnya saya percaya bahawa di antara naskah dengan usaha untuk menampilkan naskah dalam sebuah persembahan.